Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4 2021. Okey, untuk minggu orientasi tingkatan 4, saya adalah wakil untuk subjek elektif di bawah bidang teknik dan nutrisional. Okey, saya adalah Puan Nur Eliza Muhammad Noor, iaitu Ketua Panitia Prinsip Perakaunan, Perniagaan dan Ekonomi di SMK Seri Permaisuri. Okey, pengenalan untuk mata pelajaran Prinsip Perakaunan, Perniagaan dan juga Ekonomi. Okey, ini merupakan salah satu daripada mata pelajaran elektif tingkatan 4 dan tingkatan 5 dalam KSSM di bawah Kumpulan Vocational dan Teknologi. Mata pelajaran ini merupakan perluasan dan lanjutan daripada aspek menyimpan rekod yang dipelajari dalam mata pelajaran kemahiran hidup di peringkat menengah rendah. Antara tenaga pengajar yang mengajar untuk subjek textbook di SMK Seri Permaisuri iaitu untuk subjek Prinsip Perakaunan adalah Cikgu Nur Eliza. Okay, untuk subjek perniagaan kita ada 3 orang cikgu iaitu Cikgu Nur Eliza, Cikgu Fatin dan juga Cikgu Roziah. Manakala untuk subjek ekonomi kita ada Cikgu Roziah. Okey, ini tenaga pengajar di SMK Seri Permaisuri. Saya rasa ada setengah pelajar pernah berjumpa ketiga-tiga cikgu ini. Mungkin di koperasi sekolah, tetapi mungkin para pelajar tidak tahu nama cikgu-cikgu ini. Okey, so yang paling tepi tu adalah Cikgu Nur Eliza, yang tengah tu adalah Cikgu Fatin dan yang pakai spek tu adalah Cikgu Roziah. Okey, cikgu akan mulakan untuk subjek prinsip perakaunan. Okey, first kita kena tahu apa dia maksud perakaunan. Okey, perakaunan adalah komunikasi maklumat keuangan sesebuah entiti perniagaan kepada pengguna-pengguna seperti pemegang saham dan juga pengguna. Di tingkatan 4, pelajar akan didedahkan dengan 9 modul. Okey, yang pertama adalah pengenalan kepada perakaunan. Kedua, klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan. Ketiga, dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Keempat, buku catatan pertama. Kelima, ledger. Keenam, imbangan juga. Ketujuh, penyata keuangan milikan tunggal tanpa pelarasan. 8. Pelarasan pada tarikh imbangan juga dan penyediaan penyata keuangan milikan tunggal. Dan yang terakhir adalah pembetulan kesilapan. Okey, di sini cikgu ingatkan untuk terutama untuk subjek prinsip perakaunan, penggunaan kalkulator sangatlah penting. So, para pelajar perlu standby, boleh bersedia daripada sekarang untuk membeli kalkulator. Okey, untuk format peperiksaan prinsip perakaunan SPM, kita ada 3 kertas. Kertas 1, kertas 2 dan juga kertas 3. Okey, kertas 1 peruntukan masa adalah sebanyak 20%, kertas 2 sebanyak 60% dan kertas 3 sebanyak 20%. Okey, format pentafsiran untuk prinsip perakaunan 3756. Okey, kertas tadi, kertas 1 kertas 1 adalah kertas objektif. Kat sini ada 40 soalan. Okey, kat sini tadi markah tadi 20%. Untuk kertas 2 adalah kertas ujian subjektif. Okey, untuk subjektif ni kita ada 2 bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A kita ada 3 soalan, pelajar perlu menjawab ketiga-tiga soalan. Manakala bahagian B ada 3 soalan tetapi pelajar hanya perlu memilih 2 soalan sahaja. Dan peruntukan masa adalah sebanyak 60%. Dan yang ketiga adalah projek. Okey, projek ini dia menyumbangkan sebanyak 20% dan dilaksanakan ketika pelajar di tingkatan 5 dan bermula pada bulan Mac sehingga bulan Mei. So, bermaksud 3 bulan untuk menyiapkan projek kerja khusus prinsip perakaunan. Okey, format baru 2011, kenapa ada 2 sijil? Kenapa ada 2 sijil? Okay, yang pertama, pelajar akan dapat 2 sijil. Sijil yang pertama adalah sijil SPM dan yang kedua adalah sijil LCCI.
nak tahu kita mendapat CJLCCI, okey dekat bawah tu. Di bawah slip keputusan kita ada 3756 LCCCI. Okey, kat situ satu dan 3756 prinsip perakaunan A+, layak pengecualian ACCA CAT FA 1. Itu yang dimaksudkan dengan pensijilan pensijilan dua sijil, iaitu tadi sijil SPM dan satu lagi tadi sijil LCCI. Okey, seterusnya mesti pelajar tertanya-tanya, okey, kalau saya belajar akaun cikgu, saya boleh jadi apa? Saya nak kerja apa? Okey, ini antara peluang kerjaya iaitu boleh jadi akaunten, juraaudit, bendahari, setiausaha syarikat, juru perunding, penolong akaunten, kerani akaun. Kat sebelah ni saya sertakan juga contoh grade gaji. Gaji akaunten GG41. Gaji minimum, tengok starting dia pun dah tinggi iaitu lebih kurang 2,000, 1924. Gaji maksimum, gaji yang paling tinggi 5,000 lebih. So ini antara pelajar yang perlu tahu sesuatu yang menarik. Gaji kan. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan berkenaan dengan subjek perniagaan. Okey, perniagaan. Apa dia perniagaan? Perniagaan adalah aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan antara penjual dengan pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Okey, untuk tajuk di tingkatan 4, pelajar akan didedahkan kepada dua tajuk besar iaitu tujuan perniagaan dan satu lagi organisasi perniagaan. Okey, untuk tajuk 1, tujuan perniagaan, kita ada dua sub topik iaitu bab 1, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Bab 2, trend semasa dalam perniagaan. Manakala untuk tajuk yang besar yang kedua iaitu organisasi perniagaan, kita akan jumpa dua tajuk juga iaitu penetapan misi dan objektif perniagaan, dan tajuk yang keempat adalah bahagian-bahagian utama fungsian dalam organisasi perniagaan. Okey, ni ada contoh buku teks nanti yang awak akan gunakan. Okey, untuk format peperiksaan perniagaan sama juga ada 3 kertas. Kertas 1, kertas 2 dan juga kertas 3. Okey, kertas 1 sama juga kertas objektif 40 soalan dan markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 20%. Kertas 2 adalah kertas ujian subjektif. Okey, untuk kertas 2 ni kita ada 3 bahagian, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A ni kita ada 6 soalan, pelajar perlu pilih 5 soalan sahaja. Bahagian B 3 soalan, pelajar perlu pilih 2 sahaja. Manakala bahagian C iaitu bahagian kajian kes, pelajar wajib untuk menjawab. Dan markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 60%. Manakala kertas 3, sama juga macam prinsip perakaunan tadi, kita akan dibantu dengan projek. Okey, projek ini menyumbangkan markah sebanyak 20% dan akan dilaksanakan juga ketika pelajar di tingkatan 5 pada bulan Mac sehingga bulan Mei. So, bermaksud dia sama dengan untuk subjek prinsip perakaunan. Okey, seterusnya berkenaan dengan mata pelajaran ekonomi. Okey, apa dia ekonomi? Ekonomi ni adalah ilmu yang mengkaji aktiviti manusia menggunakan sumber yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Nanti pelajar jangan risaulah, kita akan belajar dengan lebih detail lagi. Okey, antara tajuk tingkatan 4, okey, ada 3 tajuk. Pengenalan kepada ekonomi, kedua pasaran dan ketiga pendapatan individu. Itu adalah buku teks buku teks yang kita akan guna ketika di tingkatan 4 nanti untuk subjek ekonomi. Untuk ekonomi ni pelajar kelas yang terlibat adalah kelas 4P1 dan kelas 4P2. Okey, untuk format pentafsiran ekonomi. Okey, ada 2 kertas, kertas 1 dan juga kertas 2. Okey, kertas 1 ni kertas objektif, 40
soalan dan markah sebanyak 40%. Dan kertas yang kedua adalah kertas ujian subjektif. Okey, kertas 2 ni mengandungi 2 bahagian, bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A tu 3 soalan dan perlu jawab ketiga-tiga soalan. Manakala bahagian B, kita ada 4 soalan, pelajar perlu memilih 2 soalan sahaja. Dan markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 60%. Dia berbeza dengan subjek prinsip perakaunan dan juga subjek perniagaan, di mana 2 subjek tadi tu kita ada 3 kertas kan? Kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Tetapi untuk ekonomi kita cuma ada kertas 1 dan kertas 2. Maksudnya kita sepenuhnya kepada peperiksaan. Kalau 2 subjek tadi kita dibantu oleh dengan projek ataupun kerja khusus. Okey, antara bidang kerjaya ekonomi. Okey, kat situ kita ada pegawai takbir diplomatik, penasihat pencukaian, perancang ekonomi, penganalisis ekonomi, juraaudit, pegawai bank. Ini antara kerjaya lah untuk di bawah bidang ekonomi. Okey, ini tangga gaji. Contohnya lah, tadi kalau pegawai takbir dan diplomatik grade M41. Okey, gaji paling rendah 2,000 lebih, 2,253. Tu gaji paling minimum kan? Banyak tu, Okey, jadi itulah serba ringkas pengenalan subjek di bawah bidang teknik dan vocational. Cikgu harap pelajar dapat input sedikit untuk ketiga-tiga subjek ini. Kita akan jumpa lagi secara realitinya nanti bersemuka selepas COVID ini selesai. Okay, itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid sekalian. Untuk pengenalan mata pelajaran Sains Rumah Tangga tingkatan 4 dan 5, saya Cikgu Aida akan bersama dengan anda semua. Sains Rumah Tangga merupakan mata pelajaran elektif yang ditawarkan di sekolah menengah atas iaitu untuk tingkatan 4 dan 5 dalam KSSM. Antara elemen mata pelajaran yang terdapat dalam Sains Rumah Tangga ialah sains, matematik, biologi, pendidikan jasmani dan kesihatan, perniagaan dan pendidikan seni visual. Matlamat utama sains rumah tangga diwujudkan ialah supaya murid mendapat pengetahuan, kemahiran asas dan kemahiran insaniah bagi tujuan meningkatkan kualiti hidupkan diri, keluarga serta komuniti. Seterusnya membolehkan mereka melanjutkan pengajian dalam bidang yang sama ke peringkat tertiary atau menceburi kerjaya yang dapat memberi sumbangan bermakna ke arah kemajuan negara. Terdapat 9 komponen standard kurikulum sains rumah tangga tingkatan 4 dan tingkatan 5 iaitu kerja sepasukan, pengurusan sumber keluarga dan tempat kediaman, pakaian dan jahitan, makanan dan pemakanan, perniagaan dan keusahawanan, keselamatan di tempat kerja dalam industri hospitality, sanitasi dalam penyediaan dan penyimpanan makanan, peralatan penyediaan makanan, dan pengurusan dan penyediaan makanan. Semasa di tingkatan 4, para pelajar akan mempelajari 5 modul iaitu modul yang pertama kerja sepasukan. Dalam kerja sepasukan, pelajar akan mempelajari 3 subtopik iaitu organisasi kerja, semangat kerja sepasukan dan peningkatan kendiri. Bagi modul 2 iaitu pengurusan sumber keluarga dan tempat kediaman, ada 4 subtopik yang perlu dipelajari iaitu pengurusan sumber keluarga, pengurusan sumber kewangan keluarga, pengurusan konflik dalam keluarga dan pengurusan tempat kediaman. Modul 3 pula adalah tentang pakaian dan jahitan. Ada 4 subtopik yang perlu pelajar pelajari iaitu pemilihan pakaian, mendraft pola rompi dan blaus, penyediaan bahan jahitan dan penghasilan rompi dan blaus. Manakala untuk modul 4, pelajar akan mempelajari tentang makanan dan pemakanan. Dalam modul ini, pelajar akan didedahkan kepada keperluan makanan, nutrien dan fungsinya, sistem pencernaan dan penyerapan, diet seimbang, peruntukan diet harian yang disarankan dan indeks jisim badan,
label makanan dan perancangan menu. Dan yang terakhir ialah modul 5, perniagaan dan keusahawanan. Dalam modul ini, pelajar akan mempelajari 3 subtopik iaitu pengenalan kepada perniagaan dan keusahawanan, prosedur memulakan perniagaan dan perancangan perniagaan. Modul 6 hingga 9 akan dipelajari semasa pelajar berada di tingkatan 5 nanti. Modul 6, keselamatan di tempat kerja dalam industri hospitality. Ini bertujuan untuk menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran asas serta latihan amalan keselamatan di tempat kerja, terutama dalam bidang atau industri hospitality berdasarkan prosedur, operasi standard, undang-undang dan peraturan keselamatan dan kesihatan pekerja. Modul 7, sanitasi dalam penyediaan dan penyimpanan makanan. Modul ini menyediakan murid tentang pengetahuan, kemahiran asas dan latihan berkaitan penjagaan sanitasi makanan dalam bidang perkhidmatan penyediaan makanan. Ini bertujuan untuk mengelakkan daripada berlakunya keracunan makanan. Modul 8, peralatan penyediaan dan penyajian. Modul ini membekalkan pengetahuan asas tentang jenis peralatan, perkakasan dan susun atur perangko meja yang sesuai dalam penyediaan dan penyajian makanan, serta kemahiran mengguna dan mengendalikan peralatan tersebut dengan betul dan selamat. Modul 9, pengurusan dan penyediaan makanan. Dalam modul ini, pelajar akan diberi pengetahuan dan kefahaman tentang prinsip dan kaedah memasak makanan serta kriteria dalam pemilihan bahan makanan yang berkualiti untuk masakan. Pelajar akan diberi latihan amali bagi kemahiran menyedia, memasak, menghias, menghidang dan menilai hasil masakan serta mengepik makanan untuk jualan secara kreatif dan inovatif. Murid juga perlu mengamalkan etika kerja yang baik, menjaga kebersihan dan keselamatan di tempat kerja serta berupaya mengaplikasi elemen keusahawanan semasa melaksanakan projek jualan. Dalam format pentaksiran sains rumah tangga SPM, pelajar perlu menduduki 2 kertas iaitu kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 merupakan teori dan jumlah markahnya ialah 70%. Masa yang diperuntukkan ialah selama 2 jam 30 minit. Kertas ini terdiri daripada bahagian A iaitu respon terhad dan bahagian B respon terbuka. Bagi kertas 2 pula merupakan tugasan amali dan jumlah markahnya ialah sebanyak 30%. Masa pelaksanaannya adalah pada bulan Ogos hingga September bagi tingkatan 4 iaitu amali jahitan dan April hingga Jun bagi tingkatan 5 untuk amali masakan. Pastinya semua akan tertanya-tanya tentang peluang dan hala tuju selepas SPM. Baik, selepas SPM diumumkan, para pelajar boleh memohon masuk ke College Community, Institut Kemahiran Belia Negara, Maktab Perguruan, Politeknik, UiTM dan UPM. Antara program atau kursus yang ditawarkan di institusi tersebut adalah seperti sijil fashion dan pakaian, diploma seni kulinari, diploma pengurusan hotel, bachelor pendidikan sains rumah tangga dan banyak lagi. Banyak kerjaya yang boleh diceburi dalam bidang sains rumah tangga. Mari kita saksikan video ini.
setakat ini sahaja untuk kali ini. Semoga kita berjumpa di lain masa. Salam sayang daripada Cikgu Aida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pengenalan subjek tasawuf Islam kod 5226 bersama dengan Ustazah Ezra Nurul Hanim. Jadi saya masuk kepada yang pertama, apa itu tasawuf Islam? Tasawuf Islam adalah satu pengajian yang menumpukan kepada pengetahuan dan juga kefahaman yang menyeluruh mengenai Islam. Jadi dia adalah salah satu subjek elektif yang ditawarkan dalam CJ Pelajaran Malaysia. Dan ia adalah tertumpu kepada aspek-aspek utama yang sering dikaitkan dengan suasana semasa dalam konteks Malaysia hari ini. Jadi kita teruskan kepada apa itu matlamat kurikulum dalam tasawuf Islam. Dia adalah bermatlamat untuk menjelaskan prinsip pandangan hidup Islam secara syumul, melahirkan individu yang mampu menangkis salah faham terhadap Islam, bertepatan dengan fitrah manusia sebagai hamba dan khalifah Allah bagi memenuhi tuntutan maqasid syariah, serta bertanggungjawab membangunkan tamadun bangsa dan negara demi kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Jadi kita masuk pula kepada skop bidang yang ada dalam subjek tasawuf Islam. Okey, jadi dalam tasawuf Islam, dia adalah satu bidang yang mana pengelolaan dia berasaskan kepada bidang-bidang utama, iaitu asas-asas pemikiran Islam, pandangan hidup Islam, institusi Islam, ekonomi Islam, falsafah perundangan Islam dan penyelesaian masalah. Jadi pelajar-pelajar kena ingat, dia adalah berbeza. Tasawuf Islam ni adalah berbeza dengan pelajaran pendidikan Islam. Sebab kita sedia maklum, tasawuf Islam adalah maksudnya gambaran. Jadi dia adalah gambaran-gambaran asas. Manakala yang kita akan belajar dalam pendidikan Islam, ni adalah secara detail. Okey, kita teruskan kepada kandungan. Apa yang ada dalam topik-topik yang kita akan belajar dalam tingkatan 4? Antaranya ialah tema dia Islam sebagai adil. Manusia sebagai hamba dan khalifah Allah dan juga sistem sosial Islam. Jadi kalau kita tengok overall kat situ, ada 13 tajuk yang akan kita pelajari dalam tingkatan 4. Jadi kita kena ambil serius lah. Sebab semua tajuk-tajuk ni adalah penting. Dan ia berkaitan dengan kehidupan kita seharian. Okey. Dalam tasawuf Islam kita ada instrumen penilaian. Jadi mana-mana subjek yang ada sekarang semua ada penilaian. Jadi dalam tasawuf Islam kita ada ujian bertulis dan juga pentaksiran dalam kelas. Okey. Ni adalah buku yang kita akan gunakan. Yang buku teks yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi yang buku ni lah kita akan guna sepanjang tahun. Okey, seterusnya saya masuk kepada format instrumen pentaksiran tasawuf Islam. Jadi kalau kita tengok kat situ, instrumen yang kita akan guna pakai ialah ujian bertulis. Jadi item-item yang akan ditanya adalah dalam pelbagai bentuk. Termasuklah objektif dan juga subjektif. Okey, boleh faham ya? Objektif yang ada A, B, C, D. Subjektif sama ada soalan struktur, sama ada soalan isi tempat kosong, sama ada soalan tandakan betul atau salah dan sebagainya lah. Jadi bilangan soalan yang ada dalam ujian bertulis ini adalah terdiri daripada bahagian A dan juga bahagian B. Dan kesemua markah yang ada adalah 100 markah. Jadi boleh tengok kat situ konstruk yang akan diguna pakai, yang akan kita guna ialah mengingat dan memahami, mengaplikasi apa yang dah kita belajar, menganalisis, menilai. Okey, jadi itu adalah konstruk-konstruk yang ada lah,
yang kita akan guna sepanjang kita mempelajari tasawuf Islam. Jadi tempoh ujian, tempoh waktu yang akan kita laksanakan ujian nanti adalah 2 jam 30 minit. Jadi kalau kita tengok kat situ, cakupan konteks dia adalah berdasarkan kepada standard kandungan dan juga standard pembelajaran dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi aras kesukaran dia rendah, sederhana dan tinggi. Okey, kita masuk kepada contoh urang pentaksiran. Jadi setiap tema yang ada dalam tasawuf Islam, setiap tema tu kita ada pentaksiran. Jadi setiap pelajar dia akan ditaksir oleh guru yang mengajar, saya lah yang akan taksir. Okey, kemudian ini antara buku latihan tambahan dalam tasawuf Islam dan banyak lagi lah. Ini antara salah satu contoh lah buku latihan tambahan yang kita akan guna pakai. Okey, waktu PDP bersemuka adalah 4 waktu seminggu. Manakala dalam online, dia akan tetapkan lah. Kita akan tetapkan waktu untuk kita belajar secara online. Okey, dan itu saja untuk yang berkaitan dengan tasawur. Jadi kena ingat ilmu bukan hanya sekadar dihafal. Dan Imam Syafi'i memberikan nilai ilmu yang sebenar. Nilai ilmu pada hakikatnya adalah pada yang memberi manfaat, bukan sekadar dihafal saja. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada kamu telah sampai ke tingkatan 4, dan dalam tingkatan 4 ini kebanyakannya mata pelajarannya adalah mata pelajaran barulah untuk kamu, dan salah satunya adalah sains sukan, dan saya akan mengajar sains sukan untuk tingkatan 4 dan tingkatan 4 lah tahun 2020 ni. Okey, kita ada 2 orang sekolah ini, kita ada 2 orang guru yang mengajar sains sukan, iaitu saya sendiri, Cikgu Muhammad Zahidi bin Abbas aka Cikgu Bob, dan juga Puan Yusna binti Muhammad Yunus. So kami akan bergilir lah mengajar pelajar tingkatan 4 dan juga pelajar tingkatan 5. Okey, kebanyakan tu pelajar-pelajar akan bertanya, pelajar tingkatan 4 yang baru akan bertanya apa itu sains sukan, apa itu mata pelajaran sains sukan. So saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan apa itu sains sukan. So saya harap kamu dapat memahamilah apa yang saya akan terangkan pada kamu pada pagi ini. Okey, definisi sains sukan. Sains sukan ni ada 2, iaitu satu, sains sukan merupakan kajian dan penggunaan prinsip-prinsip saintifik dan teknik dengan matlamat untuk meningkatkan prestasi sukan. So, ialah untuk meningkatkan prestasi sukan. Sama ada kamu ni ahli sukan ataupun bukan ahli sukan, tapi dia bagaimana cara kamu nak meningkatkan prestasi sukan. Sama ada untuk diri kamu ataupun rakan ataupun pasukan kamu. Yang kedua ialah ilmu yang mengaplikasikan prinsip sains dalam sukan dengan matlamat untuk meningkatkan prestasi sukan. Kita gunakan sains tersebut, mata pelajaran sains tersebut untuk meningkatkan prestasi prestasi sukan tersebut. Macam mana kita nak gunakan? So dalam ini ada, kamu akan mempelajari ada banyak bidang. Kamu akan mempelajari banyak bidang. So dalam sains sukan ni ada beberapa bidangnya, termasuk biomekanik, lakuan motor, anatomi, fisiologi senam, pemakanan sukan, pengurusan sukan, perubatan sukan, sosiologi sukan, kejuruteraan sukan dan juga psikologi sukan. So saya akan terangkan sedikit apa itu maksud-maksudnya. Okay, so kita tengok sini. Yang pertama sekali, kalau kita tengok sini, anatomi. Apa itu anatomi? Okay, anatomi ni ialah ilmu tentang struktur tubuh
dan hubungan organ-organ antara satu sama lain tubuh. Tubuh kamu tu, kamu kena tengok. Kamu kena tengok, kamu kena tahu apa yang ada kat tubuh kamu tu. Apa yang ada dalam tubuh kamu tu. Kamu kena tengok. Kamu kena kaji sendiri tubuh kamu tersebut. Itu kita akan buat nantilah sama-sama. Itu untuk kajian tu, saya akan terangkan kepada kamu apa dia struktur tubuh kita, hubungan organ-organ tersebut. Kita akan belajar kat situ. Kedua, pemakanan sukan. Pemakanan sukan ini ialah di mana strategi pemakanan untuk kesihatan, mengadaptasikan corak pemakanan kepada latihan, mengurangkan masa pemulihan dan juga meningkatkan prestasi semasa latihan dan juga pertandingan. Kita kena tahu sebelum pelatihan berapa lama jangka masa latihan tersebut sampai ke pertandingan. Kita kena tahulah apa pemakanan tersebut. Kita akan belajar kat situ. Biomekanik yang ketiga, biomekanik, iaitu ilmu tentang aplikasi prinsip mekanik dalam kajian organisma hidup. Biomekanik. Apa itu biomekanik? Saya akan terangkan dekat kamu nanti. Fisiologi, sains tentang fungsi tubuh manusia. Ini satu lagi yang baru untuk kamu, iaitu bagaimana fungsi tubuh manusia. Badan kita saja, tapi macam mana pergerakan tersebut, apa fungsi tersebut, kenapa dengan telinga, kenapa dengan hidung, kenapa dengan bahu kita. So itu dia fungsi-fungsi tubuh kita. Yang kelima adalah kecederaan sukan. Ilmu tentang keadaan luka, kerosakan yang berlaku semasa aktiviti ke atas otot, tendon, ligamen, tulang, tisu, otot rangka melalui aktiviti-aktiviti sukan. So kadang kita berlari, kenapa kita cramp? Berlari, kenapa terseliur? Bila terseliur, apa kita nak buat? So dekat itu salah satu kecederaan kita kena tahulah. Dalam sains sukan kita kena tahu kat situ. Okay, yang keenam, kawalan motor. Kawalan motor ialah di mana ilmu lakuan motor mengkaji postur ataupun pergerakan manusia serta mekanisme yang mengawalnya. Kalau badan kita berisi, atau gemuk macam saya ni, so apa dia? Macam mana pergerakan kita? Boleh tak kita buat dengan badan kita macam ni? Dengan badan yang sihat, macam mana kita nak lakukan aktiviti-aktiviti tersebut? Yang ketujuh ialah kecergasan fizikal. Ilmu tentang keupayaan individu untuk berfungsi secara berkesan menghadapi cabaran fizikal harian. Kecergasan fizikal. Pelajar sains sukan, dia kena cergas fizikal. Bukan saja minda. Kamu kena cergas fizikal kamu. Kita akan buat larian, kita akan buat aktiviti-aktiviti kecergasan. Pastikan budak sains sukan, kita tak nak budak sains sukan kita perlahan je, lembab je, kita tak nak. Kita nak pastikan bahawa kecergasan fizikal kita memainkan peranan utama juga dalam sains sukan. Dan kemudian kita ada yang ke-8, iaitu kaedah latihan fizikal. Ilmu tentang proses pergerakan berulang-ulang, sistematik, progresif, memiliki tujuan. So, latihan fizikal ni ialah di mana contoh. Saya bagi contoh, kalau perut kita tu, kita nak six pack. Apa perlu kita buat? So macam mana kita nak buat latihan fizikal? Satu hari berapa kali kita nak buat? Satu minggu berapa kali kita nak buat? Ulangan dia berapa? Sama juga macam larian. Kita nak buat larian pecut. So ulangan kita macam mana? Apa kita nak buat dengan tu? So itu kita akan belajar latihan fizikal tersebut. And then ke-9 iaitu psikologi sukan, di mana kita akan melihat kesan serta pengaruh terhadap perlakuan fizikal dan juga kognitif. Psikologi sukan, macam mana kita nak tackle permainan tersebut, macam mana kita nak kawal emosi kita. Itu psikologi sukan. Kita nak lari, nampak je orang tu, dengan baju dia, dengan jersey dia, dengan kasut dia, kita dah risau. Kita macam mana kita nak kontrol pergerakan kita, kontrol pernafasan kita dan seterusnya. Itu je psikologi sukan. Sosiologi sukan ialah di mana kajian tentang struktur dan proses sosial dalam masyarakat, iaitu bermaksud organisasi. So macam mana kita dalam sukan tersebut ada sosiologi sukan juga. Macam mana kita nak adaptasikan dalam masyarakat sukan tersebut. So kepentingan. So saya masuk ke yang ketiga. Topik yang ketiga ialah kepentingan. Kepentingan mana dia ni? Dia tak nak bergerak pun. Okey. Kepentingan dalam sains sukan. Dia ada 6 kepentingan. Kenapa kita kena belajar sains sukan?
Kenapa kita tak belajar? So, kalau kamu pergi ke ekonomi, kalau kamu belajar dengan perniagaan, dia ada tahu paling kuat pun kamu akan kerja dengan bank. Tapi, kalau dengan kepentingan sains sukan ini, apa kamu boleh buat? Kan? Dekat situ. Ramai orang bertanya. So, saya beritahu kamu ada 6 perkara penting kalau kita mempelajari ilmu sains sukan ini tersebut. Satu ialah prestasi sukan. Pengetahuan sains sukan membantu jurulatih pegawai sukan melaksanakan program latihan kepada atlet. Yes, ramai kawan-kawan saya membantu menjadi pegawai-pegawai dekat pasukan-pasukan bola sepak kita. Sebab apa? Dia ada pengetahuan tersebut, pengetahuan sains tersebut untuk membantu jurulatih kat situ. And then yang kedua, kesihatan. Membantu meningkatkan tahap kesihatan dan juga kecekasan secara menyeluruh. Kesihatan tubuh badan. Macam mana kita nak maintain badan kita. Nampak cantik, nampak tegap tapi lembik. So, macam mana kita nak maintain kecekasan kita kat situ. And then, pencegahan kecederaan. Pencegahan dan juga rawatan kecederaan membantu menangani kecederaan. Macam mana kita tahu. Kalau kita dah belajar macam tu, kita dah tahu macam mana kita nak mengawalnya. Bila kita rasa kita berlari, kita rasa sakit dekat sebelah ni, dekat perut kita tu. Kenapa kita sakit? Apa sebab? Ada sebab dia. Macam mana kita nak menghindarinya. So, itu salah satunya lah. And then kemudian yang keempat ialah ekonomi. Ekonomi iaitu penganjuran sukan untuk menjana pendapatan. Yes, dalam sukan ini kita boleh menjana pendapatan kita. Kita organise satu perlawanan bola sepak. Kita organise satu perlawanan futsal. Kita organise satu perlawanan bola jaring. Kita dapat income dekat situ. So, kenapa orang berebut nak buat pertandingan-pertandingan tersebut? Itu dia dapat larian. Contohnya kamu tengok larian sekarang ni. Ataupun pertandingan larian berbasikal lah apa benda kan. Marathon tu. So, itu menjana ekonomi. Yang kelima, industri sukan. Reka dan ciptaan hasil penyelidikan sukan membantu menghasilkan alat sukan yang lebih kompetitif. Contoh macam Ronaldo. Kasut dia tu dicipta khas untuk dia je, kaki dia je. Kalau kamu ada nak main bola sepak, kamu ada kamu beli kasut Ronaldo tu tak semestinya sesuai untuk kaki kamu. Sebab apa? Dia sesuai untuk kaki dia je. Ronaldo tu je. Itu dia industri sukan. Macam jersey ke pemakaian tu, dia tengok kain dia macam mana, sintetik dia ke mana, sesuai tak untuk iklim tersebut, sesuai tak pemain. Itu ya, semuanya dalam sains sukan kat situ. Yang last sekali, yang keenam ialah kerjaya. Apa nak jadi? Kalau kita ada sijil sains sukan, apa nak jadi? Macam saya lah. Saya ada sijil sains sukan, saya boleh jadi cikgu. Ada kawan-kawan saya boleh jadi fisioterapi untuk klub sukan. So, peluang-peluang pekerjaan dalam bidang sains sukan bergantung dengan kemajuan bidang sukan di seluruh negara. Semakin maju bidang sukan, semakin banyaklah peluang pekerjaan dalam bidang sains sukan. Kamu boleh jadi instruktor sukan, kamu boleh jadi fisio. Fisio tu ialah dia buat ni dia urutan. Bila habis saja game saja, semua players tersebut dia akan bagi urutan, dia akan legakan otot-otot tersebut. Itu fisio. Dia akan gunakan. And then pemakanan, doktor, macam mana ISN, dia belajar dekat ISN, macam mana dia boleh tahu. And then kemudian macam jurulatih tu, pembantu jurulatih, kita boleh tahu. Kalau pelajar ni fungsi badan dia macam mana, kita boleh tahu dia ni sesuai untuk apa. Lompat tinggi ke, larian ke, larian jauh ke, kita dapat tahu kalau kita mempelajari sains sukan. Itu kejaya-kejaya lah yang kita boleh masuk join club rekreasi yang kita boleh organise kat situ. Itu ialah sebersikit berkenaan dengan sains sukan lah. So, dalam mata pelajaran sains sukan yang kamu akan belajar untuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. So, untuk tingkatan 4, kamu akan dapat buku ni lah. So, ini adalah buku sains sukan tingkatan 4. Dalam buku ni ada 3 bidang. Ada 3 bidang iaitu pengenalan sains sukan dan juga pengurusan sukan. Kedua adalah fungsi tubuh, sistem tubuh dalam pergerakan. Yang ketiga ialah pengenalan sains pergerakan. So, dalam tingkatan 4 ni kamu akan belajar 3 bidang tersebut. Di situ fungsi tubuh tu ialah anatomi tadilah. Anatomi, apa fungsi tubuh tu. So, 3 tersebut. Untuk setakat ini saya akan bagi kamu digital lah, buku digital. Untuk tingkatan 4 ni saya akan bagi digital sebelum kamu dapat buku yang inilah.
Buku ini kamu akan dapat digital. Dan kita akan belajar online. Saya akan bagilah sedutan video ke ataupun saya bercakap macam ni juga. Saya tak pandai nak buat video. Tapi saya bercakap macam ni je saya. And then satu untuk sains sukan, saya harap kalau siapa yang berminat untuk mata pelajaran sains sukan ini, yang pentingnya kamu kena berani ya. Berani bercakap, berani bertanya. Sebab apa, ini adalah satu mata pelajaran yang lain daripada yang lain. Macam perniagaan, ekonomi tersebut, dia kira-kira kamu dah belajar daripada darjah 1 sampai apa, kamu dah belajar mengira kan. So kamu dah boleh dapat dah tanggapan. Tapi macam sains sukan ini, dia satu kelainan sikit lah. Dia sains, tapi dia mengadaptasikan, dia membawa kepada sukan pula. Gabung jalinan di antara sains dengan sukan itu, menghasilkan satu peningkatan prestasi sukan kat situ. Saya harap kita akan berjumpa dalam kelas kita. Kita akan jumpa, kemudian saya akan terangkanlah dengan lebih terperinci apa itu sains sukan, dan diharap saya mendapatlah pelajar-pelajar yang betul-betul yakin dalam mata pelajaran sains sukan ini. Sekian, terima kasih. Saya harap dapat berjumpa kamu lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Yes.